Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini kita masih lagi berada dalam bab 4, yaitu mengenali tamadun, dan minggu lalu kamu sudah belajar berkaitan dengan apa makna tamadun, apa menurut tamadun daripada pandangan barat, pandangan Islam. Oke, jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam 4.3 berkaitan dengan ciri-ciri tamadun awal dunia. Oke. Tamadun awal dunia dia lahir di lembah sungai, yaitu di lembah Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates, Sungai Nil, Sungai Indus, dan juga Sungai Huanghe. Oke, jadi maksudnya di sini petempatan awal dunia ataupun manusia, mereka memilih lembah sungai sebagai kawasan yang awal-awal mereka tinggal. Oke, kenapa mereka memilih sungai? Oke, sebab sungai boleh dijadikan sebagai sumber pengangkutan mereka, mereka boleh menjalankan kegiatan ekonomi, contohnya menangkap ikan. Oke, sungai juga dijadikan sebagai sumber air kepada mereka. Jadi mereka tertumpu di kawasan lembah sungai, sebab di sana mereka akan mendapat banyak sumber. Oke, jadi ada 9 ciri-ciri tamadun awal dunia, dan kita akan belajar satu-satu. Oke, kita tengok yang pertama, pertanian dan juga perdagangan. Oke, aktiviti perdagangan bermula berkembang apabila terdapat kegiatan pertanian. Sebab apabila ada hasil pertanian, baru mereka boleh berdagang. Maksudnya baru mereka boleh jual hasil. Oke, jadi pertanian dan juga perdagangan ini dia seiring. Oke, penciptaan pelbagai peralatan, pembinaan saliran, penciptaan kincir angin, dan pembinaan teres di tanah tinggi telah menggalakkan kegiatan pertanian. Dan apabila dia menggalakkan kegiatan pertanian, dia juga mewujudkan kegiatan perdagangan. Maksudnya mereka sudah boleh berjual, berdagang. Oke? Dan aktiviti perdagangan berlaku dengan dua cara. Oke, yang pertama perdagangan peringkat tempatan. Oke, peringkat tempatan nih, masyarakat yang tinggal di kota mendapatkan makanan dan barang pertanian dengan menukarkan barangan kraft tangan dan perkhidmatan, termasuklah kegiatan keagamaan. Maksudnya perdagangan tempatan ini berlaku jual beli di antara satu kawasan itu sahaja. Contohnya di daerah Tawau sahaja. Oke, dia tidak melibatkan keluar daripada Tawau. Itu maksudnya perdagangan tempatan. Yang kedua adalah perdagangan jarak jauh. Jarak jauh ini masyarakat dari kawasan tamadun yang berbeza bertukar-tukar barangan dengan penduduk yang mempunyai bahan mentah seperti emas, logam, dan juga besi. Oke, contohnya daripada Tawau mau membeli barang daripada Kuala Lumpur. Oke, daripada Kuala Lumpur mau mendapatkan barang daripada Singapura. Oke, jadi itu melibatkan perdagangan ataupun aktiviti jual beli secara jarak jauh. Oke, ini dia bagi contoh kegiatan perdagangan antara masyarakat Sumer dan juga Mesir. Oke, jadi ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua dari aspek sistem pemerintahan. Oke, kerajaan dibentuk untuk mengurus pemerintahan kota yang berkembang pesat akibat pembentukan bandar. Oke, jadi maksudnya kenapa adanya sistem pemerintahan untuk mengurus? Macam kita sekarang lah, kenapa kita ada Perdana Menteri? Oke, sebab Perdana Menteri bertanggung jawab untuk mengurus masyarakat dia. Oke, dan pada peringkat awal, pemerintahan diketuai oleh pendeta, kemudian diambil alih oleh raja. Oke, dan raja pula dibantu oleh pegawai atasan, yaitu golongan-golongan bangsawan dan juga pendeta. Kenapa? Bagi melicinkan pentadbiran undang-undang yang dibentuk. Macam kita sekarang lah, oke, Perdana Menteri kita akan dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri akan dibantu oleh menteri-menteri yang lain. Oke, kenapa? Sebab untuk melicinkan, oke, supaya sistem pentadbiran sesebuah negara ataupun sesebuah tamadun itu dapat berjalan dengan baik. Oke, itu yang kedua, sistem pemerintahan. Ciri yang ketiga
adalah pembentukan bandar. Oke. Perkembangan bidang pertanian menyebabkan manusia mula membina pertempatan kekal. Oke, kamu belajar sebelum ini pada zaman prasejarah, manusia hidup secara berpindah randa. Oke, di mana ada sumber, di sana mereka tinggal. Oke, tetapi apabila perkembangan bidang pertanian, maksudnya aktiviti pertanian itu sudah berkembang maju, jadi mereka merasakan bahwa kawasan di situ mereka boleh tinggal dengan lebih lama supaya mereka boleh menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi mereka. Jadi mereka mula membina pertempatan kekal. Maksudnya pertempatan kekal, mereka mau tinggal di kawasan itu dalam jangka masa yang lama. Oke. Pertempatan kekal dengan adanya kampung. Lepas itu, dengan banyaknya kampung-kampung akan membentuk sebuah bandar. Oke, di mana bandar itu mestilah mempunyai jumlah penduduk yang lebih ramai dan mempunyai latar belakang. Kita ambil contoh lah, contohnya macam Bandar Tawau. Oke, Bandar Tawau jumlah penduduk yang ramai dan juga bukan hanya satu kaum ataupun bukan hanya satu bangsa saja yang tinggal, tetapi banyak bangsa. Oke. Dan ciri-ciri bandar dia, pelan susun atur bangunan dan pertempatan yang tersusun. Rumah kediaman mempunyai kemudahan perigi, bilik mandi, dan juga tandas. Oke, maksudnya dalam setiap rumah itu perlu ada kemudahan-kemudahan ini. Oke, kemudahan prasarana yang teratur dan sistematik. Contohnya, dalam bandar itu kena ada pasar, kena ada rumah ibadat, dan juga kena ada kawasan kediaman. Ciri yang ketiga, pembinaan sistem pemaritan dan juga pembentungan. Pembinaan kota untuk berlindung daripada serangan orang luar dan menjadi kawasan sempadan. Oke, jadi ada 4 ciri bandar. Oke, dalam tamadun awal. Dan pada peringkat awal, bandar menjadi pusat kegiatan politik dan ekonomi yang tersusun, yang menjadi asas kepada kelahiran tamadun awal dunia. Maksudnya pada peringkat awal, pembentukan bandar itu untuk orang berpolitik dan juga menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka. Oke. Dan bandar pertama dibina pada tahun 4000 sebelum Masehi dan kota-kota utama tamadun awal, oke, contohnya di Ur dan Uruk berhampiran Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates, Memphis di Sungai Nil, Mohenjo-daro di Sungai Indus dan juga Anyang di Sungai Huanghe. Oke, ini contoh kota ataupun bandar yang paling awal terbentuk di dunia. Oke, itu ciri yang ketiga. Kita tengok kepada ciri yang keempat dari aspek pengkhususan pekerjaan. Oke, apa yang dimaksudkan dengan pengkhususan pekerjaan? Maksudnya di sini, masyarakat ataupun manusia sudah ada mempunyai pekerjaan yang khusus. Oke, kalau kamu tengok semasa zaman prasejarah, manusia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Contohnya mereka hanya mengutip hasil hutan. Oke, mereka menjalankan aktiviti peternakan, menangkap ikan. Oke, mereka tidak ada pekerjaan yang khusus. Tetapi dengan peningkatan jumlah penduduk telah mewujudkan pengkhususan dalam pekerjaan. Oke, maksudnya lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang baharu. Contohnya mengutip cukai, juruterah yang mengawal sistem pengairan sungai, tentera, petani yang bekerja di sawah dan bekerja dalam sistem pentadbiran. Oke, dan terdapat juga kumpulan-kumpulan artisan yang menumpukan masa dalam kerja mengukir, menempah besi dan tembikar. Dan saudagar dan pedagang bertukar-tukar barangan yang dihasilkan oleh golongan artisan. Jadi maksudnya mereka tidak hanya tertumpu dengan satu pekerjaan sahaja. Oke, mereka sudah boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke.